Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam pembelajaran bagi kelas 2 sukses dan hari ini merupakan video untuk 11 dan 12 November 2021, masih lagi dalam topik yang sama, kebarangkalian mudah. Cikgu harap kamu dah melaksanakan homework iaitu gambar rajah pokok pada pembelajaran yang lalu. Okay, jadi cikgu akan teruskan untuk soalan yang seterusnya, kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ini cikgu kawasan sini cikgu tinggalkan untuk nota. Jadi kamu boleh tulis nota sikit di situ. Okey. Kebarangkalian boleh dikenali sebagai kemungkinan. Okey, ialah kemungkinan. Okey, suatu peristiwa berlaku. Okey, so bila kemungkinan kita dah tahulah jawapan sebenar dia apa. Jadi perlu ditulis dalam keadaan pecahan. Okey, boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan iaitu A per B lah. A per B. Okey. Pecahan perlu kurang daripada 1. Okey, setiap pecahan perlu kurang daripada 1 dan kebarangkalian ini dilabelkan ataupun diwakilkan dengan simbol P. P tu apa? P tu probability. Okey, so kebiasaannya kita akan buat P dalam kurungan A. A tu apa? A tu peristiwa lah. Apa-apa yang kita tengah ceritakan, situasi yang tengah kita soalkan. Kita nak dapatkan apa. So, kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Okey. Kita akan pergi soalan nombor 6. Sekeping duit shilling dilambung sekali. Okey, sekeping duit shilling dilambung sekali. Kalau kamu tengok duit shilling ada dua kemungkinan. Kamu boleh ambil duit shilling kamu, dua kemungkinan yang akan terhasil iaitu kamu akan dapat kepala. Kepala tu maksudnya inilah bunga. Bunga, permukaan bunga. Dan ekor iaitu permukaan nombor. Okey, so hanya ada dua saja kemungkinan. Okey, nyatakan kebarangkalian shilling itu menunjukkan kepala. So setiap kali kamu dapat soalan perlu nyatakan ruang sampel. Okey, sampel itu apa yang ada. Okey, mesti mulakan macam ni. Okey, iaitu kepala dan ekor. Itu saja kemungkinan. Jadi kamu tulislah dia sebagai sampel dia. Okey, so kita buat NS dia. NS itu bilangan sampel, ada 2. Dan kalau kita nak dapatkan kebarangkalian apa? Kebarangkalian nak dapatkan kepala. Okey. Nak dapatkan kepala. Dalam kat situ ada berapa? Kepala dalam sampelnya hanya ada berapa? 1. So tulis ni 1. Perkan berapa? Perkan keseluruhan sampel ni. Iaitu 2. So ini adalah kebarangkalian bagi shilling yang menunjukkan dapatan kepala. Maksud dia. Okey, kamu tengok dia punya pecahan mesti kurang daripada 1. Kalau tak percaya kamu tengah kalkulator dia dapat 0.5. Kan 0.5 tu kurang daripada 1. Okey, shilling yang sama dilambung sebanyak 4 kali. Kamu lambunglah shilling tu 4 kali. Okey, agak-agak berapa kali shilling itu menunjukkan kepala. Jadi kita pun sama, kita tetap buat sampel. Okey, kita tulis kepala, ekor. Kepala, ekor. Kepala, ekor. Kepala, ekor. Tulis banyak tu. Okey, so kat sini berapa kita punya NS? Kita akan dapat 8 sampel. Sebab namanya kemungkinan. Jadi kita nak dapatkan kebarangkalian kepala. Okey, so berapa dia punya kebarangkalian? Kepalanya ada berapa?
1, 2, 3, 4. So, 4. Perkan dengan berapa? Perkan dengan S. Okey, so jangan tinggalkan 4/8 macam ni. Pecahan perlu dikecilkan jadi 1/2. Okey, ini jawapan kita. Okey, seterusnya. Cikgu nak jadikan ini sebagai homework. Okey, yang mana? Okey, shilling yang sama dilambung 8 kali. Okey, kamu perlu dapatkan S, kamu perlu dapatkan NS dan kamu perlu dapatkan P kepala. Okey. Okey, itu sebagai homework. Boleh rujuk pada soalan sebelum tadi. Okay, kita pergi ke soalan nombor 7. Sebiji dadu dilambung sekali. Okey, kalau kamu tahu dadu ada berapa permukaan? Pernah tengok dadu kan? Okey, dadu ada 6 permukaan. Kenapa 6 permukaan? Sebab dia adalah cube. Cube ada 6 permukaan. So, setiap permukaan mesti akan menghasilkan ruang sampel. Ruang sampelnya kamu akan nampak permukaan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, so ada berapa dia punya sampel? NS dia. Okay, ada 6 sampel. So, apa yang dia nak cakap kat sini? Kebarangkalian dadu menunjukkan nombor 1. Menunjukkan nombor 1 bermaksud kita ambil P, kita tulis sini. Apa peristiwa yang kita nak? Peristiwa nak dapat nombor 1. So, rujuk pada sampel ada berapa 1? Hanya ada 1. Okey, ada berapa sampel sebenarnya? Ada 6. Jadi kebarangkalian mendapat nombor 1 ialah 1/6. Itu maksud dia. Okay, kita pergi ke soalan 8. Raja menunjukkan beberapa kad dengan nombor. Okay, ni kad ni. Okay, kad-kad diletakkan dalam sebuah beg. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad yang dipilih itu adalah kuasa 2 sempurna. So kat sini kamu kena pastikan kuasa 2 sempurna. Mana satu nombor itu kuasa 2 sempurna. Telah diajar dalam tingkatan 1 bab 3. Okay, kuasa 2 sempurna. Okay, apabila kamu test guna punca kuasa, let's say punca kuasa 4, kamu akan dapat jawapan nombor bulat iaitu 2. Bila kamu cuba 15, kamu akan dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan. So yang dapat nombor bulat ni, ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kamu senaraikan S. S dah dibagi kat sini. Ambil saja 4, 15, 28, 35, 10, 64. Okey, dapatkan NS. Okey, sekarang kita nak A kita. A kita ni adalah peristiwa lah. Peristiwa kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Okey, peristiwa kuasa 2 sempurna. Jadi kamu masukkan di dalam set. Mana satu kuasa 2 sempurna? Kalau kat sini jawapannya cikgu bagi 4 dan 64. Okay, sebab cikgu dah test lah. Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita dapatkan kebarangkalian kuasa 2 sempurna. Ini kita punya merujuk kepada event kita. Okey, so ada berapa kuasa 2 sempurna? Ada 2. Perkan dengan berapa? Perkan dengan 6. Jadi pecahan ni masih lagi belum kecil. Jadi kita tukarkan kecil dapat 1/3. Okey, itu cara dia. Okey, satu abjad dipilih secara rawak dari perkataan sekolah. Jadi perkataan sekolah ni jadikan dia sampel. Bila jadi sampel perlu dalam set. Bila dalam set perlu separatekan setiap satu menggunakan koma. Okey. Kamu dapatkan NS. Lepas tu kamu dapatkan apa dia punya kehendak. Kehendak dia nak dapat huruf A. Kamu tengoklah mana A di sini. Lepas tu perkan dengan apa yang bilangan sampel yang ada. Okey. Terusnya, Ruzila melalui internet ya.
selama 2 jam sehari pada hujung minggu. Okey, cari kebarangkalian bahawa Rozilah melalui internet selama 2 jam pada hari itu. Okey, so hujung minggu, okey, hujung minggu ada 2. So 1 minggu S. Sampel. Okey, sampel kita ada berapa? 1 minggu. 1 minggu ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey. So dia kata kita dapatkan dulu NS dulu. Okey, ada tu 7. So peristiwa yang ditanya ialah melayari internet pada hujung minggu. So hujung minggu hanya ada Sabtu dan Ahad. Baru kita dapatkan peristiwa kita. Hujung minggu. Okey, so 2/7. Mana dapat 2? 2 daripada peristiwa ni. S dan A. Sabtu dan Ahad. 7 mana dapat? 7 daripada bilangan hari dalam seminggu. Okey. Nombor 11 ni cikgu tinggalkan sebagai homework. Okey, kamu baca, kamu tengok di situ. Okey, sini cuma ubah sini perkataan 4 ni jadi 3 Okey. Okey, yang ni cikgu tinggalkan sebagai homework. Okey, dan nombor 13. Okey, menunjukkan pengawas dan pustakawan di sebuah kelas. Okey, dipilih kebarangkalian seorang pengawas dipilih. So kita dapatkan sampel. Siapa sampel dia? Kamu tulislah Elvin, Nor, Nazri, Azri, Fong. Lepas tu pustakawan Jesri, Syasha, Arina. Nama panjang lah. Okey. Lepas tu kita dapatkan NS. Seperti biasa dah ada sampel dapatkan NS. Ada berapa. Kemudian tengok pada kehendak peristiwa. Kehendak peristiwa nak apa? Pengawas. Okey, so bila nak tukarkan dia, tukarkan dalam keadaan set. Siapa pengawas kat sini? So Ana pula. Elvin, Noh, Nazri, Azri dan Fong. Okey, jadi barulah kamu masukkan dalam kebarangkalian mendapat pengawas. Kebarangkalian mengikut apa peristiwa yang kita hendak. So ada berapa pengawas kat sini? Ada 5. Bahagi berapa? Bahagi jumlah NS tadi. Okey, barulah kamu dapat jawapan dia. Okey. So di sini cikgu masukkan sikit kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey. Peristiwa pelengkap ini merupakan peristiwa selain daripada yang dikehendaki. Sebagai contoh Okey, macam tadi kita ada pengawas. Pengawas dan pustakawan. Okey, macam soalan sebelum tadi pustakawan. Okey, tiba-tiba peristiwa yang dikehendaki ialah yang pengawas sahaja. Okey, so kalau pelengkap bermaksud kita labelkan dia sebagai A tanda. A tanda ni yang selain daripada pengawas. Selain daripada pengawas merupakan nama-nama pustakawan. Okey, nama-nama pustakawan. Okey, pelengkap dilabelkan sebagai A tanda dan dia adalah selain daripada kehendak peristiwa. Okey, cikgu tulis di sini. Pelengkap adalah selain daripada peristiwa. Okey, sebagai contoh senang je. Okey, pelajar 2 sukses pergi ke sekolah secara bergilir.
Okey, ikutkan ada 23 orang. 23 orang dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan pertama, kumpulan kedua. Okey, so peristiwa yang berlaku minggu ini ialah kumpulan pertama datang ke sekolah. Itu peristiwa dia. So kumpulan kedua diiktiraf sebagai pelengkap. Dia melengkapkan selain daripada kumpulan satu minggu ni. So kumpulan dua tu adalah pelengkap kepada dua sukses. Okey, itu maksudnya selain daripada cerita minggu ni adalah kumpulan kedua. Itu maksud dia. Okey, rasanya itu contoh paling mudah untuk kita faham lah. Cikgu faham yang itulah cerita datang tak datang tu. Jadi diharap kamu pun boleh faham cerita yang mudah itu. Okey, kita tengok contoh soalan 14. Satu hari dipilih secara rawak daripada satu minggu. Okey, A ialah peristiwa mendapat hujung minggu, cari kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. So kat sini kalau kamu tengok dia ada 3 ayat tau. Okey, satu hari dipilih dalam satu minggu. So dia akan jadi S di situ. Okey, so Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, sekarang kita dapatkan NS. Okey, NS dia ada 7. Okey, sekarang kita pergi ke A. A dia nak cerita pasal apa? Hujung minggu. Hujung minggu. Okey, so kita tukarkan perkataan hujung minggu ni menjadi dalam keadaan bentuk set lah. Okey, iaitu kita ada Sabtu dan Ahad. Okey. Bila dalam keadaan set perlu dah ada curly bracket. Lepas tu kita dapatkan dia punya NA. Okay, NA dia ada berapa? Ada 2 saja iaitu Sabtu Ahad. Okey, sekarang ayat ketiga dia kata cari kebarangkalian peristiwa pelengkap. So peristiwa pelengkap ni merupakan A tanda. Kalau A hujung minggu bermaksud A tanda pula ialah hari biasa. So hari biasa kita apa dia? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Ini hari biasa. So dia akan jadi pelengkap. Okey, berapakah bilangan NA tanda kita? Okey, ada 5. Kalau kamu tengok kat sini, okey, kalau kamu tambahkan 2 dengan 5, jawapan dia confirm akan jadi 7. Okey, barulah kita dapatkan dia punya kebarangkalian pelengkap. Sebab soalan nak kebarangkalian pelengkap, ambillah nombor 5, perkan dengan keseluruhan sampel 5/7. Okey, 5/7 seperti itu. Okey, cikgu nak kamu fahamkan pelengkap ni. Okey, dan jadikan ini sebagai homework. Jadikan ini sebagai homework. Okey, kamu boleh cuba untuk soalan-soalan seterusnya. Okey, soalan-soalan seterusnya cikgu tak copy di sini sebab pelajar di sekolah dah selesai untuk topik pelengkap ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi kamu jangan lupa lengkapkan kamu punya modul, pastikan kamu datang dalam keadaan dalam keadaan bersedia. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.